Assalamualaikum, saya Zaidi Ismail, Juruter Forensik Kewangan anda. Kita berjumpa lagi dalam segmen kewangan. Tapi sebelum kita bermula, tolong pastikan anda klik butang share dan juga klik butang subscribe bagi mereka yang menonton video ni dalam YouTube. Bagi yang menonton video ni dalam Facebook, pastikan anda share dan like video ini. Terima kasih. Okey, Cik Nizam dia tanya soal saya, pandangan Tuan tahun 2021 sesuai untuk beli tanah, mohon nasihat. Dia sebenarnya beli tanah ni, dia tak kira tahun pun. Bila-bila pun boleh beli tanah. Sebaiknya kita beli tanah ni semalam lah. Okey, so dengan kata lain, lagi cepat kita beli tanah lagi bagus. Cuma, kita kena tengok tanah yang kita beli tu macam mana. So, yang penting dekat sini adalah kriteria pembelian tanah tersebut. Okey, jadi kita tak boleh beli tanah sebarangan. Jadi, kalau kita nak beli tanah, pastikan memenuhi 3 syarat berikutlah. Okey, yang pertama sekali, aliran tunai kena positif. So dengan kata lain, duit sewa mesti lebih daripada bayar dekat bank. So macam mana nak buat, itu nak kena belajar. Okey, tapi itu adalah kriteria pertama dia. Kalau kita beli tanah untuk melabur, pastikan positif cash flow ataupun aliran tunai itu mesti lebih tinggi daripada apa yang kita bayar dekat bank. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti mempunyai equity lah. Okey, atau pemilikan. So ini biasalah, siapa-siapa beli tanah mesti jadi equity sikit sebanyak. Okey, so dengan kata lain kena adalah paperworknya untuk pastikan bahawa tanah tu memang kita punya. Bukan kita perasan kita punya. Tapi sebenarnya memang kita yang beli, gerannya ada, semuanya ada, lengkaplah dengan kata lain. Okey. Okey, so kita ada pegangan terhadap tanah tersebut. Now, yang ketiga ialah kena pastikan tanah tersebut meningkat nilai. Okey, jangan beli tanah yang menyusut nilai. Jadi dekat sini pentingnya kita buat kajian pasaran sebelum kita beli apa-apa juga tanah. Okey. Jadi kalau kita nak beli tanah secara umumnya kena pastikan 3 perkara ni. Kalau cukup syarat 3 perkara ni, insya-Allah tanah kita okeylah. Ada aliran tunai positif, ada equity, pegangan dan ada peningkatan nilai atau kenaikan nilai. Alright, so soalan seterusnya Cik Kamal bertanya, teknik hedging macam mana ya nak macam mana tu? Teknik hedging macam mana nak ya? Macam mana? Teknik hedging macam mana nak ya kalau ke bank nak cakap apa dekat banker untuk guna teknik ni? Okey, so kalau pergi dekat bank tak ada hedging ni. Kalau tanya dekat banker, banker pun tak tahu. Dia pun gila-gila kepala. Apa benda? Tak ada, kita tak ada produk. So hedging ni ialah satu kaedah. Okey. Ianya bukan alat ianya bukan benda yang kita boleh dapat dekat bank, tak ada. Ianya satu kaedah yang mana cara kita menyelamatkan modal yang sedia ada lah. So katalah kita ada 50,000, senario dia, katalah kita nak berniaga lah. Okay, kita nak berniaga, kita ada modal 50,000 yang kita nak berniaga. So pilihan pertama adalah kita ambil duit 50,000 tu, kita jadikan modal, kita berniaga. Untung nasib timbul, untung batu tenggelam lah. Contohnya. Bagi mereka yang berhati-hati, sebab dia tak tahu lagi perniagaan itu boleh berjaya atau tidak, jadi apa dia buat ialah dia hedging. So cara dia hedging adalah dia ambil duit 50,000 modal asal tu, okay, dia tukar dulu duit tu dalam bentuk harta. Kena tukar dulu dalam bentuk aset, bentuk harta. Dia tak boleh cair macam tu je. So dia kena bentuk harta. Dan dalam bentuk harta tersebutlah yang kita cakapkan semula kepada bank untuk dapatkan kemudahan seperti overdraft sebagai contoh, ataupun apa yang dikenali sebagai cash line facility, ataupun kemudahan tunai. Okay. So bila kita cakap semula harta kita tu, kita dapat kemudahan tunai daripada bank. Okay. Dan dengan duit tersebutlah kita berniaga. So kenapa kita buat macam tu? Dia lebih kurang macam insurans. Kita nak protect kita punya modal asal. Jadi kalau apa-apa berlaku pun dengan perniagaan tersebut, sebagai contoh, melingkuplah katakan, duit modal kita 50,000 tu hangus lah. Tapi bezanya ialah dia bukan duit kita, yang hangus tu duit bank. Okay, dia bukan duit kita. Duit kita selamat dalam bentuk harta tadi. Okay, tapi kalau kita guna duit bank, nak kena bayar balik kan? Dalam kes ni kita tak perlu nak bayar balik guna duit kita sendiri. Kerana duit modal asal yang kita dah tukarkan pada harta tu akan bayar diri dia sendiri. Macam saya kata tadi, harta ni kena memenuhi 3 kriteria kan. So pertama equity, kedua kenaikan nilai, dan ketiga aliran tunai yang positif.
Okay. So bila kita jaga semula dekat bank, kita ada aliran tunai positif. Kalau perlu bayar dekat bank, kemudahan aliran tunai tersebut, jadi kita tak perlu bayar guna duit kita. Harta akan bayar diri sendiri. Itu yang pertama. Kedua ialah bila kita cakapkan harta pada bank, nilai harta tu meningkat. So jadi kalau kita biarkan harta kita dipegang oleh bank katakanlah 10 tahun, pada asalnya kita letak modal 50,000, so mungkin lepas 10 tahun kita dah ada berganda katakanlah 100,000. Jadi pada waktu ketika tu katalah kita nak keluar daripada kaedah tersebut, kita boleh tolak 50,000 yang kita letak tu dan bawa keluar 50,000 baru daripada peningkatan harta tersebut. Jadi dengan kata lain, duit asal 50,000 kita tu tak hilang. Okay, biarpun penjagaan kita tu hangus. Sebab tu kadang-kadang kalau kita siapa-siapa perasan kita cerita pasal bangsa lain lah, terutama dekat Malaysia ni yang pandai menjaga, kita tahulah bangsa mana kan. Okay. Kalau kita tengok bangsa tersebut, dia buka satu perniagaan, tak berjaya, 6 bulan, setahun, bungkus, dia buka perniagaan baru. So tak berjaya, bungkus, dia buka perniagaan baru. So tak berjaya, bungkus, dia buka perniagaan baru. So dia buka sampai 3-4 perniagaan, mungkin sampai perniagaan kelima baru dia berjaya. So kalau kita fikir secara logik, mana dia dapat modal nak buka sampai 3-4 kali perniagaan lain ni? Kenapa dia boleh buat begitu? Sebab mereka hedging dulu modal mereka. Jadi mereka tahu kalau berlaku apa-apa, dia macam insurans atau takafulan juga Kalau berlaku apa-apa, dah ada perlindungan. Okay, itu yang dimasukkan dengan hedging. Nak buat macam mana, nak kira macam mana kita nak apply, macam mana kita nak implement dan sebagainya. Jadi cadangan saya, ikutilah kursus forensik kewangan yang saya kendalikan. So kita boleh cerita lebih detail, kita boleh tunjukkan cara macam mana nak kira, cara nak implement. Okay, kursus ni selama 6 bulan ataupun 12 bulan. So boleh pilih. Ada banyak lagi dalam tu selain daripada pasal hedging lah. Okay, so boleh tanya soalan saya. Siapa yang memang dah peserta kursus, boleh tanya saya dalam kursus lebih detail. Tak ada masalah. Soalan seterusnya daripada Wansha. Okay, Wansha bertanya, salam tuan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah sekarang masa sesuai untuk refinance loan untuk menambah simpanan? Kita tak refinance loan untuk tambah simpanan Kalau kita nak refinance loan untuk menambah aliran tunai, jawapan saya ya. Tapi kalau nak tambah simpanan, itu bukan cara yang tepat untuk dilakukan. Okay? Sebab apa? Sebab bila kita refinance hutang ni tak langsai awal tau. Hutang ni akan ambil masa yang lebih lama lagi untuk dilangsaikan. Jadi tak guna kalau kita ada simpanan yang banyak, tapi kalau kita punya hutang tu bleeding. So maksud saya ialah, kita mungkin menyimpan dapat pulangan katalah 5-6% tahun. Tapi hutang kita tu ROI-nya mungkin 12% setahun. Jadi buat apalah kita nak refinance, okay, tapi masih lagi ROI yang tinggi, sedangkan kita punya simpanan tu tak bagi pulangan yang tinggi pun. Okay, jadi kalau simpan duit pun tak guna. Okay, jadi benda ni nak kena hati-hati. Alright, tapi sesuai tak sesuai tu, ikut keadaan lah. Tapi kalau nak refinance untuk tambah simpanan, jawapan saya tidak. Refinance untuk meningkatkan aliran tunai dan akhirnya mungkin boleh langsaikan hutang lebih awal, dan jawapan saya. Okay.